Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Dr. Aswati dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 1 ataupun lebih dikenali sebagai Kuci Geng. Kami akan membentangkan draft bengkel kami yang bertajuk Bermimpi tanpa adanya batas, beraksi tanpa adanya takut. Fokus utama kami dalam bengkel ini adalah keyakinan diri. Okey, untuk yang pertama, objektif pembelajaran dari sudut kompetensi teras iaitu pengurusan diri. Pengurusan diri ini ialah merupakan satu bentuk dalam memberi penekanan kepada pengetahuan dan kemahiran kendiri, keselamatan, kesihatan diri dan reproduktif dan juga pengurusan emosi dan sosial. Komponen pengurusan diri ini memberi fokus kepada beberapa aspek yang berkaitan dengan penjagaan diri, antaranya adalah urus diri, kebersihan diri, pengurusan dalam dan luar bilik darjah. Seterusnya, bagi subkompetensi pula ialah kemahiran berhubung. Kemahiran berhubung ni ialah keupayaan untuk membina hubungan positif terutamanya dengan individu dan kumpulan yang pelbagai dengan menggunakan pelbagai kaedah seperti kemahiran komunikasi dan juga penyelesaian konflik. Untuk aplikasi, ia membincangkan bagaimana matlamat pembelajaran berkait dengan kehidupan harian remaja. Jadi di sini, kami akan membincangkan isu-isu yang berkait rapat dengan masalah yang menjadikan remaja pada masa ini hilang ataupun kurang keyakinan diri. Di sini terdapat 3 isu utama, iaitu kebimbangan, kritikan dan juga tekanan masyarakat. Yang pertama merupakan kebimbangan. Jadi generasi hari ini, khususnya remaja, mempunyai tahap kebimbangan yang lebih tinggi berbanding generasi sebelum ini. Melalui aplikasi dalam bengkel ini, kami akan berbincang dengan para peserta tentang bagaimanakah kemahiran intrapersonal dan juga interpersonal boleh membantu mereka apabila mereka berhadapan dengan rasa kebimbangan yang melampau. Yang kedua ialah kritikan. Rasa takut akan pandangan dan juga kritikan yang dilemparkan oleh orang lain menjadikan remaja pada masa ini tidak mempunyai keyakinan diri yang utuh. Mereka tidak berani mencuba sesuatu di luar keselesaan mereka. Melalui aplikasi, kami akan menanyakan kepada mereka bagaimanakah cara untuk anda melihat sesuatu kritikan itu sebagai perkara yang positif dan bukannya yang dapat menjatuhkan diri anda. Yang ketiga ialah tekanan masyarakat. Remaja pada hari ini, mereka sentiasa terdedah kepada kejayaan individu lain di media sosial. Hal ini menyebabkan mereka sukar untuk menolak perbandingan dan merasakan diri mereka itu tidak cukup baik jika dibandingkan dengan insan yang lain. Jadi di sini kami akan menekankan cara yang boleh dilakukan oleh mereka bagi memperbaiki lagi tabiat suka membandingkan diri ini. Jadi di sini terdapat 3 isu utama yang akan dibincangkan di dalam bengkel ini yang berkait rapat dengan masalah kurangnya keyakinan diri dalam diri remaja pada hari ini. Yang seterusnya ialah induksi. Jadi induksi merupakan penggunaan idea yang merangsang pemikiran, fakta menarik atau rangsangan audiovisual pada permulaan bengkel untuk menarik perhatian dan minat pelajar dan memberi gambaran keseluruhan tentang topik yang akan disampaikan. Jadi bagi induksi, kami akan melakukan satu sesi tontonan klip YouTube bersama peserta untuk menyampaikan idea utama sebelum memulakan pengajaran. Jadi klip YouTube yang dipilih bertajuk Overcomer dan berdurasi 5 hingga ke 6 minit. Ia merupakan sebuah penceritaan berbentuk animasi yang menceritakan tentang perkara yang berkait rapat dengan keyakinan diri supaya dapat mendekatkan lagi peserta dengan topik yang akan dibincangkan di dalam bengkel tersebut. Setelah menonton klip video YouTube yang berkaitan dengan keyakinan diri, terdapat beberapa persoalan yang dapat dikeluarkan daripada video tersebut. Soalan pertama ialah, pernahkah anda merasa kesorangan dan merasa tidak disayangi oleh orang sekeliling anda? Soalan kedua ialah, adakah anda seorang yang mudah terpengaruh dengan kata-kata negatif daripada orang lain? Soalan ketiga ialah,
Adakah anda merindui diri anda pada zaman kanak-kanak anda? Dan sekiranya anda dapat kembali ke masa lalu, apakah yang akan anda lakukan dan katakan pada diri anda ketika itu? Soalan yang terakhir ialah, apakah yang akan anda lakukan untuk bangkit semula daripada masa kelam ataupun gelap? Seterusnya untuk sesi pengajaran di mana kami diarahkan untuk menyediakan sesi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan set induksi. Berdasarkan set induksi itu kami akan terlebih dahulu memberikan taklimat ataupun brainstorming mengenai keyakinan diri itu sendiri. Seterusnya, kami akan mengadakan sesi soal jawab di mana fasilitator akan menanyakan soalan kepada pelajar mengenai diri mereka, hobi, impian, cita-cita dan sebagainya mengenai diri mereka yang mereka rasakan menarik untuk diceritakan. Dan terakhir sekali kami akan memberikan ceramah ataupun nasihat mengenai keyakinan diri. Contoh, mengapa mempunyai keyakinan diri yang tinggi itu begitu penting untuk anda pada masa hadapan. Seterusnya kami akan membuat sesi perkongsian mengenai kelebihan mempunyai keyakinan diri yang tinggi terutamanya dalam komunikasi. Seterusnya, fasilitator juga akan berkongsi cerita tentang pengalaman diri mereka sendiri yang ada kaitannya dengan topik keyakinan. Dan akhir sekali kami juga akan memberi ceramah mengenai cara untuk meningkatkan keyakinan diri dalam diri pelajar terutamanya dalam aspek berkomunikasi dengan orang ramai. Pada bahagian pengukuhan pula, para peserta dan juga fasilitator akan menonton sebuah klip video YouTube pendek yang bertajuk How to be Confident bersama-sama. Setelah menonton video tersebut, perbincangan mengenai tajuk tersebut akan dilakukan untuk mengulas lebih mendalam berkenaan cara meningkatkan keyakinan dalam diri para peserta. Untuk sesi refleksi pula, iaitu renung dan balas, kami akan mengarahkan pelajar untuk membuat refleksi dan kaitkan refleksi tersebut dengan diri sendiri berdasarkan video yang kami sediakan di set induksi dan juga ceramah mengenai keyakinan diri tersebut. Kami juga akan memberikan beberapa soalan sebagai contoh. Yang pertama, apa yang membuatkan anda tidak yakin untuk bercakap atau memberi ucapan di hadapan halayak ramai? Yang kedua, untuk sebagai sesi refleksi, apa kelebihannya menguasai kemahiran berkomunikasi dan mempunyai keyakinan yang tinggi terutamanya pada masa hadapan? Dan akhir sekali, soalan yang kami berikan untuk sesi refleksi ini ialah, apa kesan negatif sekiranya anda terus-menerus tidak yakin pada diri sendiri terutama dalam komunikasi? Jadi pelajar akan membuat sesi refleksi berdasarkan soalan-soalan yang kami berikan dan kaitkan dengan diri mereka sendiri. Seterusnya ialah ilustrasi. Kami akan berkongsi cerita mengenai pengalaman kami. Hal ini kerana sesetengah kami menghadap pengalaman yang sama semasa menjadi pelajar sekolah. Jadi, kami akan berkongsi pengalaman ini kepada pelajar. Seterusnya ialah personalize. Keyakinan diri merupakan suatu elemen penting yang harus ada dan dikuasai oleh setiap pelajar, sama ada bagi memenuhi keperluan mereka ketika proses pelajaran, persiapan menumpuhi alam pekerjaan ataupun dalam interaksi. Melalui cara hadapi rasa takut. Antara salah satu cara untuk membina keyakinan diri pelajar adalah dengan menghadapi ketakutan. Pelajar perlulah menghadapi ketakutan yang berpunca daripada kurangnya keyakinan diri. Melalui cara beritahu diri sendiri bahawa ia hanya percubaan dan lihat apa yang terjadi. Pelajar akan rasa lebih yakin diri setelah mereka mencuba melakukan apa yang ditakuti sebelum ini, walaupun ia tidak sempurna. Hal ini akan memberikan keyakinan untuk mereka melakukan perkara tersebut pada masa akan datang. Selain itu, pelajar perlulah mengamalkan kata-kata positif kepada diri sendiri yang boleh membantu diri pelajar memupuk belas kasihan kepada diri. Dengan ini, ia dapat mengatasi keraguan dan menghadapi cabaran baru. Hal ini, pelajar dapat mengikis
penilaian atau tanggapan negatif yang sering menyerang minda pelajar setiap kali ingin melakukan perkara baru. Contohnya, aku boleh melakukannya dan belum cuba, belum tahu. Bagi mengakhiri bengkel ini, kami akan melakukan satu sesi penutup bersama para peserta. Di sini kami akan melakukan satu aktiviti di mana peserta diminta untuk menulis surat kepada diri sendiri berkenaan dengan segala situasi dalam kehidupan mereka sekarang. Mereka juga boleh menyatakan tentang perasaan yang mereka rasakan, sebarang ketakutan dan juga kegembiraan yang telah mereka lalui. Jadi di sini peserta sebenarnya mereka bebas untuk meluahkan segala pendapat dan juga isi hati yang terpendam di dalam diri mereka. Tetapi ditekankan dalam aktiviti ini untuk mereka menyatakan impian dan juga cita-cita yang ingin mereka capai di masa depan kelak. Jadi mereka juga harus menyatakan usaha yang akan mereka lakukan dan juga mungkin yang telah mereka lakukan bagi mencapai matlamat yang diinginkan tersebut. Kemudian surat tersebut akan mereka simpan sendiri untuk renungan kembali di masa hadapan kelak. Melalui aktiviti yang dilakukan ini, kami percaya bahawa ia dapat membina keyakinan diri para peserta supaya mereka lebih yakin dengan diri mereka selepas mereka mengenal pasti kekuatan mereka dan akan dapat mengurangkan masalah ketiadaan keyakinan diri dalam para remaja pada masa hari ini.